Hari ini kita bincang soalan kertas 2 Terengganu Percubaan tahun 2020. Soalan nombor 3. Sebab hari itu kita dah bincang soalan nombor 1 dan 2. Hari ini kita sambung soalan nombor 3 lah. Soalan nombor 3 ni adalah topik garam. Dalam topik garam, topik ni memang popular untuk kimia. Dalam topik ni yang perlu awak tahu adalah maksud garam. Yang penting maksud garam, awak tahu bezakan ataupun awak tahu jenis-jenis apa nama dia, garam tak terlarutkan, dan juga garam terlarutkan. Awak tahu ujian cation, ujian anion, anion. Ujian anion dan juga tahu cara penyediaan garam terlarut dan tak terlarut penyediaan. Tengok soalan ni. Soalan ni adalah tentang garam, di mana dalam soalan ni awak boleh dapat saya highlightkan. Dalam soalan ni awak dapat dia punya point dia, garam kalsium karbonat. Mendakkan garam kalsium karbonat daripada ion kalsium dan ion karbonat yang terlarut dalam air. Alright. Tengok soalan pertama. Soalan pertama adalah nyatakan maksud garam. Yang ni. Ramai yang tak nak jawab ataupun tak tahu nak jawab soalan berkenaan dengan definisi. Jika awak target A atau A+, soalan ni mesti kena jawab dengan betul. Dalam kimia, untuk definisi, anda perlu definisikan terms tu dengan tepat. Tak boleh nak boleh pula, tak boleh. So apa dia garam? Garam ialah sebatian yang terbentuk daripada apabila ion hidrogen di dalam asid digantikan dengan ion logam atau ion NH4+. Ni dia. Soalan yang kedua. Dia suruh nyatakan garam tak terlarutkan. Nyatakan contoh garam tak terlarutkan. Satu contoh garam tak terlarutkan selain daripada kalsium karbonat. Soalan disuruh nyatakan. Dia ada dua jenis soalan. Satu nyatakan, satu lagi namakan. So kalau nyatakan, anda boleh tulis nama dia ataupun anda boleh tulis formula kimia dia. Tapi kalau namakan, anda kena tulis nama penuh dia. Tulislah dalam bentuk perkataan. Contoh kalau kalsium karbonat, tulis kalsium karbonat. Macam ni. Untuk namakan. Kalau ada kuprum 2 sulfat, so kena ada kuprum. Contoh ni contoh. Kuprum 2 sulfat. Kalau kuprum sulfat sahaja salah. Apa dia contoh contoh garam tak terlarutkan selain daripada kalsium karbonat? Saya selalu Google untuk cari apa kaedah ataupun apa cara untuk pelajar-pelajar saya senang untuk ingat. Saya tertarik dekat satu akronim ni, iaitu Najib Cari Subsidi Cepat. Pasir, kenapa ya? Pasir putih akan banjir hari
Kamis. Kamis. Okey. Najib adalah garam nitrat. Cari adalah garam klorida. Subsidi adalah garam sulfat, SO2. Okey. Cepat adalah garam karbonat. Okey, di mana saya suka ingatkan kalau nitrat, semua garam nitrat adalah garam terlarutkan. Semua larut. Okey. Semua garam klorida larut adalah garam terlarutkan kecuali PAH. Okey, macam butang macam ni, mana PAH ni? PAH, lambung klorida, argentum klorida, merkuri klorida tidak larut dalam air ataupun adalah garam tak terlarutkan. Semua garam sulfat adalah larut dalam air kecuali ni. Okey, PBC, lambung sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat tidak, adalah garam tak terlarutkan. Dan karbonat, semua garam karbonat adalah garam tak terlarutkan. Okey, kecuali adalah garam NaC. Okey, iaitu amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat larut dalam air ataupun adalah garam terlarutkan. So, NaC senang pilih sahaja untuk soalan 2. Apakah contoh lain selain daripada kalsium karbonat yang tak terlarutkan? Pilihlah salah satu contoh garam karbonat, iaitu plumbum karbonat, barium karbonat, argentum karbonat, magnesium karbonat. Okay, itu adalah garam tak terlarutkan. Ataupun boleh ambil daripada sini. Contoh ni, plumbum klorida, argentum klorida, merkuri klorida. Ataupun yang ni, PBC, plumbum sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Tengok contoh jawapan yang diberikan oleh kawan awak. Saya dah tanda dah. Okey, tengok ni. Takut nak jawab. Padahal dah banyak kali dah saya ulang topik ni. So, kosong lah. Okey, contoh yang kedua, kalsium karbonat. Okey, magnesium karbonat. Betul, dapatlah 1 markah. Okey, tahniah. Okey. Soalan seterusnya. Raja 3.2 menunjukkan susunan radar sebagai pemanasan serbuk terumbu karang. Okey, gas yang terbebas daripada F-solid ini mengeruhkan air kapur. Sebenarnya dah tahu dah kalau gas tu mengeruhkan air kapur, maka gasnya adalah gas CO2. Ni basic ujian untuk mengenal pasti kehadiran gas karbon dioksida adalah menggunakan air kapur. Jadi kalau air kapur tu keruh, maka gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Tengok, nyatakan nama gas. Jadi nama dia adalah karbon dioksida. Elakkan jangan jawab CO2. Okey, sebab dia nak nama Kalau dia just nyatakan gas yang terhasil, bolehlah jawab CO2. Tapi kalau ni dia nak nama, jadi bagikan nama karbon dioksida. Tapi ada juga pelajar yang jawab gas hidrogen. Salah. Hidrogen kita uji dengan menggunakan kayu uji menyala. So, pemerhatian dia bunyi pop terhasil. Ni sepatutnya dah tak payah ulang dah. Ni semua orang dah tahu dah.
daripada tingkatan 1 yang kita belajar. Next, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, rajah 3.3 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menyediakan garam X. Okay, dia tak maklumkan apa garam X, di mana diletakkan dengan larutan pelambung 2 nitrat berlebihan dan juga larutan natrium klorida. So, hasilnya dapat larutan natrium nitrat dan juga mendapatkan garam X. Okay, seterusnya dia dah tunjuk dah bagaimana nak dapatkan hablur garam X. Ni akhir sekali dia tekapkan dengan 2 kertas turas untuk mendapatkan garam X yang kering. Okay, kalau boleh tengok kat sini, garam yang digunakan adalah pelambung 2 nitrat PbNO3. Okay, dan juga larutan natrium klorida. Lepas tu dapat natrium nitrat dan X. So, X ni kita tahu. Ini pelambung nitrat dan natrium klorida. Kita ingat balik, semua garam nitrat adalah garam terlarutkan. Natrium klorida juga adalah garam terlarutkan. Semua garam klorida larut dalam air kecuali PAH, lambung, argentum dan merkuri. So, natrium klorida, lambung 2 nitrat. Dua-duanya larut. Larut akan dapat mendapatkan X. Ini adalah garam tak terlarutkan. Larut tak larut. Ini garam larut. Semua garam nitrat larut kan. Okay. So, kita nak tahu apa dia garam X. Nanti dulu. Tengok satu persatu soalan dia. Tentukan jenis tindak balas itu. Tindak balasnya adalah tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Okey, tindak balas untuk menghasilkan garam tak terlarutkan daripada garam larut adalah ni, pemendakan ataupun penguraian ganda 2. Nyatakan nama bagi garam X. Okey, garam X itu tadi adalah, kita tengok sebelumnya, garam X, okey, natrium nitrat. Natrium nitrat dah ada, so yang tak ada adalah pelambung dan klorida. Okay, so pelambung 2 klorida, PbCl2. So ini jawapan dia. Okay, pelambung 2 klorida. Semua garam klorida larut kecuali PaH. Inilah pelambung 2 klorida, garam tak terlarutkan. So, jawapan dia pelambung 2 klorida. Nyatakan nama. So, tulis nama dia. Pelambung. Kena ada ni, 2 klorida. Kalau tulis pelambung klorida sahaja, salah. Okey. Sebab kita tahu pelambung, dia punya charge dia adalah 2 positif. Nombor pengoksidannya adalah 2. So, kena tulis ni. Okey. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu. Saya dah tulis tadi. Okay, tulis lagi lah. PbNO3 2 tambah NaCl dapat pelambung 2 klorida dan NaNO3. Seimbangkan. Seimbangkan. Malasnya nak seimbang NaNO3. So Na, okay. Na kita seimbangkan dulu logam. Pelambung, okay. Na, okay, and then nitrat. Okay, sini tak 2.
Sini tak 2. So seimbang. Untuk soalan yang terakhir, untuk soalan terakhir, hitungkan jisim garam X yang terbentuk. Kalau untuk soalan ini, awak kena refer pada soalan sebelumnya, iaitu persamaan kimia. So soalan persamaan kimia ni perlu betul dan seimbang. Dan yang kedua, awak perlu tengok pada maklumat yang diberi. Maklumat dalam soalan diberi 50 cm padu, 0.2 mol per desimeter padu larutan natrium klorida. Ni. Dia bagi maklumat yang tu. Dia nak cari yang ni. Jisim yang ni. So ini garam X. So dua ni kena ada kaitan. Yang pertama, kita boleh cari bilangan mol natrium klorida. 50 cm padu, 0.2 mol. So 50 cm padu awak boleh tukar kepada desimeter padu. So awak dapat 0.05. Darabkan dengan kepekatan 0.2 mol. So awak boleh dapat 0.01 mol. So awak dah dapat bilangan mol natrium klorida. Jadi kita bandingkan dua bahan ni sahaja. Tulis daripada persamaan kimia. 2 mol NaCl menghasilkan 1 mol PbCl2. Jadi 0.01 mol natrium klorida menghasilkan, kira buat darab silang, so 0.01 darab 1 bahagi 2. So awak akan dapat 0.005 mol PbCl2. Daripada sini awak boleh dapat jisim PbCl yang terbentuk. Jisim PbCl ataupun garam X yang terbentuk sama dengan, ingat balik bagaimana nak cari jisim daripada mol. Kita darabkan dengan JMR. So kira siap-siap JMR dia berapa? JMR dia kita boleh dapat 278. So 0.005 mol darab JMR 278. So awak akan dapat jisimnya 1.39 gram. Jangan lupa tulis unit. Itu sahaja untuk soalan nombor 3. Kita tengok jawapan kawan awak. Ini yang saya cakap tadi. Ramai takut nak jawab. Padahal dia dah buat persamaan kimia yang seimbang, bagus. Tapi bila pengiraan, kenapa tak jawab? Itu sahaja untuk perbincangan soalan 3 Negeri Terengganu Percubaan tahun 2020.